Tajuknya adalah translocation of sugar in plants through flower. Alright, perkataan sugar. Ada student dia cuba tunjuk pandai, dia nak letak perkataan sucrose. Ataupun lagi kurang pandai, dia letak glucose. Betul, fotosintesis menghasilkan glukos di dalam daun. Tetapi yang diangkut di dalam flower, bukannya glukos. Yang diangkut di dalam flower adalah sucrose. Okay. Sucrose. Okay. So bila glucose adalah sugar, sucrose pun adalah sugar. Okay. Jadi sebab tu dia tak kata translocation of glucose, dia jadi salah. Sebab dalam flower, sucrose yang diangkut. Sebab tu juga dia tak tulis translocation of sucrose. Sebab daun dia menghasilkan glukos melalui proses fotosintesis. Glukos itu yang diangkut di dalam, ditukarkan menjadi sucrose. Jadi nak sebut glukos pun salah, nak sebut sucrose pun tak berapa tepat. Jadi sebab tu tajuk besar dia translocation of sugar. Sebab glucose adalah sugar, sucrose pun adalah sugar. Okay. Now, sebelum kita tengok proses ke surat 126, kita nak tengok dulu structure of flower. Macam biasalah, sebelum kita tengok proses, kita kena belajar dulu structure. Dan struktur yang terlibat dalam proses translocation ini adalah flower. Okay. So slide atas sebelah kiri, flower ni dia ada dua sel. Flower ni tissue. Jadi apakah sel? Kita tak sebut sel flower, salah. Okay. Flower dia tak ada istilah flower cell. Jangan main pakai ikut suka awak ya. Main pakai letak ya. Konsep dah salah. Okay. So dia terbina daripada dua jenis sel, iaitu seed tube member. Okay. Dan juga companion cell. Okay. Two type of cell yang membina tisu flower. Okay. So satu sel digelar sieve tube member, itu nama sel. Okay. Daripada perkataannya kita pun boleh anggap bentuk dia adalah dalam bentuk tube. Bentuk tube. Okey. So bentuk dia lebih kurang macam ni. Ini dia ada bulat-bulat berubah. So ini one sieve tube member. Satu sieve tube member. So kalau flower ni dia ada beberapa sieve tube member. Okey, disusun secara memanjang macam ni. Okey. Ini ada companion cell kat sebelah mereka. Ini semua membentuk satu flower. So apa tissue? A group of cell. Okay. Ini satu tissue flower.
Siapa yang bawa mazhab macam ni salah. Dia buat mazhab macam ni. Salah. Okay. So, ini adalah bawah. Okay. Dia ada sel rakan di sebelah dia dan dia terbina daripada sekumpulan tiap member yang disusun secara memanjang dari satu hujung ke satu hujung. Okey. Maknanya daripada satu hujung ni sambung ke hujung ni pula. Kemudian sambung lagi ke hujung ni pula. Okey. Sambung. Dari hujung ke hujung dia disambung end to end. Okey. So kita baca sekarang point number 1, structure dia long cylindrical, dia berbentuk silinder yang panjang. Itu adalah tube member. Point nombor 2, arrange end to end. Itu perkataan dia, end to end, hujung ke hujung. Okay, forming long sieve tube. Kemudian point nombor 3, porous cross wall called sieve plate. So kalau awak tengok kat sini, dia ada struktur lubang-lubang kat sini. Okay. Struktur lubang-lubang kat sini. Okay. Satu struktur lubang ni, bukan satu struktur lubang, satu plate ini dipanggil sieve plate. Okay. Sieve plate. Okay, maknanya di hujung sieve tube member ada sieve plate. Okay. So it is located between the sieve tube cell. Okay, ataupun between the sieve tube member. Point yang berikutnya, companion cell. Slide tengah sebelah kiri. Point number 1, companion cell berfungsi untuk supply ATP. So ini companion cell, dia ada sel rakan kat sebelah sieve tube ni. Okay, sel rakan. Kalau awak perasan sieve tube member tadi, dia tak ada nukleus dan dia tak ada cytoplasm. Dia hanya berbentuk silinder. Awak akan tertanya-tanya, habis tu kalau tak ada cytoplasm, macam mana dia nak hidup? Dia tak hidup pun, dia dah mati. Sieve tube member adalah sel yang dah mati. Okey. Sel yang dah mati. Ini kembali semula kepada topik SEM 1 dulu. Kita ada 3 jenis sel, iaitu parenchyma, sclerenchyma, collenchyma. Okey. Kalau sclerenchyma, dia adalah dead cell. Apabila mencapai maturity, bila mencapai usia matang, dia akan mati. Itu kalau sclerenchyma. Jadi sieve tube member ni berasal daripada sclerenchyma. Okay. Dia akan mati bila mencapai usia matang. Nah, bila dia mati, okay, macam mana? Okay, macam mana dia nak transfer bahan-bahan yang ada di dalam dia? Of course, companion cell, sel rakan akan membekalkan ATP. Okay, untuk proses mengangkut bahan-bahan di dalam flower. Okay, jadi kalau kita baca kat situ, companion cell, point number 1, supply ATP to sieve tube member. Ayat tak habis. Macam semalam lah, banyak ayat tertinggal. Bila awak tak tengok balik rakaman, siapa tak datang, awak bacalah mazhab sesat awak tu. Awak tahu, bulat awak yang sesat. Ada point tertinggal semalam dalam buku. Siapa tak datang, tengok balik rakaman. Okay. Jadi saya kadang-kadang nak tunjuk pandai pun ada masa dia nak tunjuk pandai.
masa dia. Saya terakhir nak pergi tanya file leader yang mengajar bio. Kemudian saya tanya pula soalan kat dia. Dia nak ajar kawan-kawan, dah ajar mantap sesat ke apa? Nota sesat. Gua buka balik nota file leader yang ajar bio. Ada pembetulan. Awak berdosa lah awak kalau awak ajar benda sesat kat kawan-kawan. Sampai ke mati. Kalau dia percaya benda yang sesat, benda yang salah konsep. Macam saya, kalau saya ajar benda salah kat awak sampai ke mati, saya rasa salah. Okay. Semalam pun ada kelas lain yang join. Kelas pensyarah lain yang join. Bila saya tanya, pensyarah awak ada buat pembetulan tak kat dalam bulet tu? Tak ada. Okay. Jadi betapa pentingnya datang kelas supaya awak tak baca benda yang salah dalam nota bulet. Okay. Alright. Point number 2, sieve companion cell closely associated with the sieve tube. Dia berada di sebelah saja. Sebab tu nama dia sel rakan, sebab duduk sebelah sieve tube member saja. Ataupun kadang-kadang digelar sieve tube cell. Okay. Point nombor 3, companion cell connected to the sieve tube by plasmodesmata. Jadi sekarang saya kena lukis plasmodesmata. Buat liang-liang kecil kat sini, menunjukkan kata ada plasmodesmata. Okay. Yang menghubungkan ni pun satu lagi saya nak kena beritahu. Tak kira awak ingat semua ni mati dah. Ni sieve tube member ni, tak kira awak ingat semua dah dead dah. Saya kata dead bila mencapai maturity, capai usia matang. Kalau dia tak capai usia matang lagi, dia masih hidup lagi ke tak ni? Masih hidup. Okay. Dia kadang-kadang dengar tu dia ambil strike je, dia tak dengar habis. Okay. Alright. Habis structure yang kita belajar. Sekarang baru kita nak tengok step dia. Okay. Bukan step lagi, dia bagi definition dulu. Slide bawah sebelah kiri. Apa itu translocation? The transport of organic products. Nampak, dia tak sebut sugar, dia tak sebut glucose, dia tak sebut sucrose. Dia sebut organic product. Sebab apa? Sebab glucose adalah organik, sucrose pun organik. Okay. Dia tak semestinya sugar. Dalam flour ni tak semestinya sugar. Tapi bahan utama dia memang sugar lah yang diangkut. Ataupun kita gelar photosynthesis product. Tapi ada juga bahan-bahan lain selain daripada sugar. Okay. Sebab tu dia tak spesifikkan kepada sugar saja. Dia hanya sebut organic product. Okay. Jadi definition dia, transport of organic product of photosynthesis via flour. Via tu maksudnya melalui lah. Okay. Jadi ada glucose, ada sucrose, dan mungkin ada karbohidrat yang lain, maltose ke apa ke, kita dah tahu. Sebab tu dia guna statement umum, dia sebut organic product. Okay. Kemudian point nombor 2, ingat definition ni ada kemungkinan ditanya dalam final, walaupun dia hanya arah C1, C2. Okay, jadi awak kena hafal juga definition. Point nombor 2, nutrient are transported from mesophase cell to the sieve tube in the form of sucrose. Okay, jadi tadi saya dah kata, bila dekat daun ni, bila daun buat fotosintesis, dia hasilkan glukos. Glukos di dalam daun akan ditukarkan menjadi sucrose di dalam daun dan diangkut masuk ke dalam flour.
sukros yang diangkut masuk. Kita saya spesifikkan gambar ni supaya awak tahu dekat dahan, dekat ranting, dalam urat daun pun ada flowworm. Okey. Supaya awak tahu. Lagi awak tu bawa konsep salah, awak kata dalam batang pokok aja ada flowworm. Tak betul. Okey. Now, poin nombor 3. Flowworm set. Apa itu set? Baru semalam baru beritahu. Content. Okay. Movement is not unidirectional. Sebelum tu, apa itu uni? Uni maksudnya satu. Contohnya unicellular. Satu sel. Okay. Jadi kalau unidirectional, satu arah. Tapi dia tambah perkataan belakang, perkataan depan. Not unidirectional. Maksudnya bukan satu arah. Not unidirectional. Okay. Maknanya dia boleh jadi, tengok, mungkin daun ni dia ada kat tepi pokok. Contohnya macam ni. Daun ni ada kat sini. Jadi flowworm ataupun sucrose itu mungkin diangkut naik ataupun diangkut turun. Maknanya dia bukan hanya satu arah. Okey, dia boleh jadi pelbagai arah. Sucrose yang diangkut di dalam flowworm. Okey, sebab of course dia nak angkut naik, dia nak bagi sucrose tu kat bahagian atas pokok. Dia angkut turun sebab dia nak bagi flower ataupun sucrose itu kepada bahagian bawah pokok. Sebab sucrose ni adalah makanan. Tapi bila awak sebut food tu, boleh kami bangkang. Mazhab sekolah awak terbawa-bawa. Ni sekarang bukan food sekarang. Kita sebut sucrose. Sebut food, maknanya nasi pun boleh diangkut dalam flower. Ikan bilis, telur rebus, telur mata terbau, semuanya food. Boleh diangkut ke? Dah awak kata food. Nampak? Kami sangat tegas. Tapi sebenarnya STPM Form 6 lagi tegas. Saya pernah sembang dengan cikgu Syarah Bayu, cikgu Form 6. Awak ingat senang nak dapat A STPM Bayu. Sangat susah. Okay. Cikgu tu bila dia tengok skema metrik, dia kata, oi, STPM tak bagi ni. Tak bagi, maka kalau jawab je ni. Okay. Jadi tolong rasa bersyukur masuk metrik. Mudah sebenarnya nak dapat A. Okay. Cuma metrik ni susah je. Setahun lah. Banyak benda nak kena buat dalam masa setahun. Spek. Sebab tu yang ada PIPAL leader sampai tak main kelas pada. Okay. Dia sibuk. Tapi harapan saya tak adalah sampai terjejas pelajaran dia. Tapi sebenarnya dah terjejas dah pun main. Bukan main dia, hari Khamis pun tak main. Khamis tak main, Jumaat tak main. Dah 2 hari dah tinggalan pelajaran. Ke mana dia nak cover balik, saya tak tahu. Okay. Sibuk je tu. Sampai dia tengok handphone dia sambil berjalan. Saya lalu sebelah dia pun dia tak nampak. Dia lalu sebelah awak. Malah awak jalan ke bawah. Awak dia tengok handphone. Sebab masa tu saya cari DT yang kosong. Lepas tu baru saya baca telegram. Oh sir, DKK kosong, DKK 2 kosong. Baru saya pergi DKK. Tapi sebelum tu saya ada ronda kat sini. Saya PT kosong. Hari Khamis ke hari Jumaat. Dia dah jalan bawah. Lalu sebelah tu dia lalu dia tengok handphone. Okay. Awak nak terlibat dengan aktiviti, saya tak halang. Tapi tolonglah jangan sampai terjejas pelajaran. Okay. Kalau awak pandai susun masa tak apa.
Okay. Ini datang quiz, pokoknya tak boleh hafal. Lepas tu saya kata pergi buat lain. Rupanya pergi buat lain, pergi tengok, buka, salin balik. So, dah siap. Tadi ayat macam lain, tiba-tiba ayat berubah speed macam skema. Cuba apa balik poin satu, tak boleh hafal. Hari ni mengaku saya buka buku, boleh jawapan tadi, boleh jawapan isi. Okay. Mula tu tanda-tanda, tanda-tanda nak dapat grade yang tak elok dalam bio. 3 orang yang saya risau sekarang. 3 orang. 4 kelas 3 orang. Nombor 1 saya risau sekarang Irfan. Mana Irfan? Ada tak Irfan? Irfan saya risau. Okay. Saya risau. Nombor 2 Daniel. Mana Daniel? Nombor 2 risau. Nombor 3 Abdullah. 3 student ni yang paling saya risau. Okay. Dan setiap seorang daripada diorang ni ada cerita masing-masing. Okay. Saya jadi risau. Okay. Alright. Cukuplah saya nyatakan kerisauan saya. Now, point nombor 4. It move through the sieve tube. Siapa dia tu? It tu. Glowworm set lah. Glowworm set. It move through the sieve tube from a source. Tengok kat sini saya label source. Saya label source. Contoh source adalah leaf. Contoh source adalah leaf. Okay. Production area, maknanya tempat penghasilan sucrose ataupun glucose. Itu masuk production area. To a sink. Contoh sink adalah bahagian tumbuhan yang akan menggunakan sugar tadi, sucrose tadi. Contoh adalah di kawasan akar, root. Okay. Contoh lagi adalah tuber. Benda tuber. Tuber ni, contoh tuber adalah ubi kayu. Ubi kayu dia tumbuh, ubi tu tumbuh dalam tanah. Jadi ubi sebenarnya adalah sejenis tuber. Okay. Kalau ini ubi kayu, ubi tu tumbuh dalam tanah. Jadi ubi ni sebenarnya adalah sejenis tuber. Okey, ada 2 ciri yang perlu dipenuhi untuk boleh kita gelar satu-satu struktur pada tumbuhan itu adalah seed. Boleh berfungsi sebagai seed. Ciri yang pertama dalam kurungan kat situ dia kata use area. Nampak dia kata kat situ kan? Jadi kita baca dulu yang pertama, use area. Contoh akar. Akar akan guna sucrose untuk memanjang, untuk buat cellular respiration, untuk hasilkan ATP. Jadi akar adalah kawasan yang use area, yang akan guna sucrose. Ciri yang kedua, bahagian tumbuhan yang boleh berfungsi sebagai seed adalah kat situ, storage area. Contoh storage area adalah tuber, sebab dia akan simpan sucrose dalam bentuk starch. Okay, sucrose akan ditukarkan menjadi starch. Jadi starch ni adalah sejenis storage, makanan simpanan dalam bentuk ubi kayu. Contoh lain adalah buah. Buah pun simpan. Contoh buah apple, buah membelang, semuanya menyimpan sucrose. Tadi awak ingat buah apple simpan starch pak?
Saya orang ingat buah mempelang simpan starch. Dia simpan sukrose dalam bentuk buah. Sebab itu ada masanya tadi saya kata mungkin buah tu ada kat atas ni, kat atas pokok. Jadi daripada sos, iaitu daun tadi, angkut naik. Tak semestinya angkut turun. Sukrose di dalam daun boleh jadi angkut turun untuk bagi dekat root. Boleh jadi angkut turun bagi dekat tuber. Tetapi ada kemungkinan tak sukrose tu diangkut naik? Ada, sebab ada buah kat atas ni. Jadi buah ni boleh bertindak sebagai sink, iaitu storage area, tempat sukrose disimpan dalam bentuk buah. Sebab tu bila awak makan buah, awak asam manis. Sebab isi buah tu terbina daripada sukrose yang disimpan dalam bentuk buah. Okey. Jadi itu ceritanya sink. Dua ciri untuk melayak. Salah satu ciri je lah. Sebab tu dia guna or. Sama ada use area ataupun storage area. Maka bahagian tumbuhan itu layak digelar sink. Sink ni adalah kawasan bahagian tumbuhan yang akan terima sukrose. Manakala source adalah bahagian tumbuhan yang akan produce sukrose. Contohnya melalui proses fotosintesis di dalam daun. Okey. Now, slide atas sebelah kanan. Phloem translocates insect from sugar source to the sugar sink. Okey. Translocate tadi kalau awak ingat balik, definition translocate adalah transport of organic product of photosynthesis via phloem. Itu definition translocate tadi. Okey. Baca phloem sap. Apa itu phloem sap? Content, isi kandungan yang ada dalam phloem. Contoh, sugar dalam bentuk sukrose. Lagi apa lagi yang ada dalam phloem? Mineral pun ada, amino acid pun ada. Sebab tu dia sebut organic product. Sebab amino acid pun sejenis organic product. Okey, hormon pun sejenis organic product. Okey. Jadi selama ni awak dah ingat dalam phloem ni hanya ada food, sukrose saja. Salah konsep tu. Alright, slide tengah sebelah kanan. Sugar source. Siapa dia sugar source? Plants, organ. Ramai tak tahu. Organ. Daun ni sejenis organ pada pokok. Ramai tak tahu. Yang dia tahu, dia pergi cabut daun kat pokok. Duduk tepi pokok, saya saja sembang-sembang, cabut. Mas saya cabut jantung awak. Asal macam mana? Macam itulah pokok. Awak duduk tepi pokok, pergi cabut daun, pergi cabut bunga. Bunga apa? Sejenis organ pada pokok. Okay. Alright. Baca sugar source adalah sejenis plant organ that produce sugar. Nampak perkataan dia guna produce sugar. Bukannya produce glucose, bukannya produce sucrose. Bukan. Produce sugar. Okay. Iaitu dalam kurungan by photosynthesis or breakdown of starch. Alright. Example, leaf. Alright. Yang ini photosynthesis. Boleh hasilkan sugar. Okay. Hasilkan sugar. Tapi ada satu lagi bahagian pada pokok yang boleh juga hasilkan sugar, iaitu tuber. Tadi saya kata sukrose tukar jadi starch. Starch disimpan dalam tuber. Kenapa sekarang saya kata tuber pun boleh hasilkan glukos? Sebab bila musim sejuk ataupun musim luruh, apa yang dekat daun? Daun akan gugur. Tinggal ranting pokok dia. Kalau tinggal ranting pokok, daun tak ada, macam mana pokok nak hidup, nak buat fotosintesis? Memang tak boleh sebab daun tak ada.
Tapi macam mana dia nak teruskan hidup dia masa musim sejuk, musim luruh? Dengan cara mendapatkan makanan daripada tuber. Di mana tuber akan tukarkan balik starch menjadi sukros, dan sukros akan ditukarkan balik menjadi glukos. Glukos yang akan dihantar ke bahagian-bahagian ranting dan batang pokok yang memerlukan makanan tadi pada musim sejuk. Jadi sekarang kita buat kesimpulan. Ada musim di mana tuber boleh berfungsi sebagai sink. Ada musim tuber pula boleh berfungsi sebagai sos. Musim mana tuber boleh berfungsi sebagai sos? Musim apa tadi saya kata? Musim luruh dengan musim sejuk. Tuber boleh berfungsi sebagai sos. Sebab apa ciri-ciri sos? Boleh membekalkan glukos. Ada musim tuber ni, contohnya musim apa? Musim panas. Okay? Musim panas, of course daun ada. Jadi tuber bertindak sebagai apa? Sos ke sink? Sink. Di mana sukros atau yang diterima akan ditukarkan menjadi starch. Dia akan simpan dalam tuber tadi, dalam ubi contohnya, dalam bentuk ubi. Jadi ramai student dia tak tahu ni. Okey? Jadi ramai tak tahu. Dia dua hafal macam ni, dia dua hafal. Leaf tuber. Kali soalan twist sikit je, dia dah mengangar. Jadi ada kemungkinan tak sink ini, tapi root tak boleh lah. Root boleh ke tukar jadi sos? Root boleh ke tukar jadi sos? Tak boleh lah. Okay? Sebab root dia tak simpan makanan dalam bentuk starch. Okay? Dia semua guna je, use saja. Tadi saya dah kata sink ini sama ada use ataupun storage. Kalau root ni dia use saja. Tapi kalau tuber dia store. Jadi bahagian makanan yang store ni yang boleh ada masa dia bertindak sebagai sink, ada masa dia bertindak sebagai sos. Dia pula yang boleh bekalkan makanan. Okay? Alright. Tak habis, memang tak habis. Sugar sink, kita baca plants organ that consume or store sugar. Lagi sekali dia kata, apakah ciri-ciri sugar sink yang boleh consume ataupun use or, ulatkan perkataan or, store sugar. Okay. Contohnya root. Root ni apa? Consume ke store? Consume. Okay, kita baca point last. Sugar sink usually receive its sugar from the nearest source. Paling dekat. Sink ni paling dekat dia mana? Daun ni lah. Daun ni yang akan bertindak sebagai source kepada akar ini. Sink kat sini. Source paling dekat. Bukannya ada atas pokok tu ada banyak daun lagi. Tapi ini source paling dekat. Jadi daun inilah yang membekalkan sugar kepada bahagian akar. Kalau tak cukup, barulah daun-daun ke atas tu. Maknanya bukan selai daun je lah. Beberapa daun yang berdekatan. Okay. Alright. Baca slide bawah sekali. Sugar flows from source to the sink. Nampak dia sebut sugar. Dia tak sebut sucrose, dia tak sebut glucose. Source and sink depend on season. Baru cerita tadi, musim panas, musim sejuk. Okay. A tuber is the sink when stockpiling. Stockpiling ni maksudnya dia simpan lah in the summer. Maknanya tuber bertindak sebagai sink masa musim panas. But is the source in the spring. Spring musim apa? Luruh. Okay. Musim luruh kan? Spring musim panas?
Musim bunga. Kenapa musim bunga? Kenapa tuber boleh bertindak sebagai seed pada musim bunga, spring? Sebab pada musim bunga, of course, bunga nak berkembang, nak membesar. Jadi bila nak membesar, perlu bekalan makanan, perlu bekalan sugar yang banyak. Jadi nak harap daun saja tak cukup untuk bekalkan sugar, bekalkan sucrose. Sebab itulah tuber juga akan tolong bekalkan. Jadi tuber pada musim bunga juga akan tukarkan starch menjadi sucrose. Dan sucrose itu akan dihantar kepada bunga-bunga yang sedang berkembang. Okey. Jadi tak semestinya musim sejuk, tak semestinya musim gugur, tetapi musim bunga pun tuber boleh bertindak sebagai sos. Dia konsep dia sekarang, sos apa fungsi, sing apa fungsi. Sos apa fungsi? Bekalkan makanan. Sing apa fungsi? Terima makanan ataupun simpan makanan tersebut. Itu konsep tu. Tapi bila sebut makanan salah lah. Awak kena sebut sugar. Okay, alright. Buka surat 127. 10 orang. Maknanya hanya sempat introduction je. Proses tak sempat. Jadi kelas berikutnya, insyaAllah petang ni kita akan habiskan. Sebab ada kelas petang. Okay, alright, boleh pergi surat. Thank you.